Di tengah-tengah sebuah restoran paling mewah di Kuala Lumpur, seorang pelayan muda telah dimalukan di hadapan orang ramai oleh tetamu yang paling berkuasa di dalam dewan itu, seorang bilionawan yang terkenal dengan sikap dingin dan angkuhnya. Hanya karena satu kesilapan kecil, dia telah menghina gadis itu dengan kata-kata kesat yang membuatkan seluruh dewan terdiam. Tetapi apa yang tidak disangka oleh siapapun ialah, hanya sehari kemudian, lelaki itu sendiri terpaksa melutut di hadapannya, menggeletar memohon kemaafan. Apakah yang telah berlaku dalam tempoh 24 jam yang genting itu? Mengapakah kuasa dan wang tidak dapat menyelamatkannya daripada kejatuhan bersejarah ini? Jangan lepaskan pandangan Anda dari kisah benar yang mendebarkan ini. Musik band yang lembut bergema, berpadu dengan bunyi gelas wine yang berlaga, gaun-gaun malam yang berkilauan bergerak perlahan di bawah cahaya lampu kristal yang megah tergantung di tengah-tengah dewan besar sebuah hotel 5 bintang di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Bau minyak wangi mewah bercampur dengan aroma wine import dan bedak solekan mencipta suasana yang elegan dan penuh jarak. Di dalam dewan yang seakan terpisah dari dunia nyata ini, semua orang memainkan peranan mereka. Ahli perniagaan yang berjaya, ahli politik yang tersenyum sopan, artis terkenal, dan para pekerja yang senyap di sebalik tabir pentas yang gemerlapan. Antara mereka ialah Aina, seorang gadis muda dalam uniform pelayan serba putih, rambutnya disanggul kemas di belakang leher, raut wajahnya tenang seperti biasa. Tetapi matanya letih dan kakinya terasa longlai selepas bekerja 3 shift berturut-turut. Hari ini dia tidak berani mengambil cuti. Majelis gala amal ini adalah acara yang besar dan paling penting. Ibunya memerlukan ubat dan bil hospital di Hospital Kuala Lumpur tidak boleh ditangguh. Dia berjalan senyap melalui barisan meja yang dialas kain sutra, tangannya cekap memegang dulang minuman, langkahnya ringan seperti angin, matanya melirik pantas untuk mengelak perlanggaran. Dia telah bekerja sebagai pelayan selama hampir 2 tahun dan telah belajar bagaimana untuk menjadi halimunan, tidak meninggalkan bunyi tapak kaki, tidak menarik perhatian, tidak membuat tetamu berasa tidak selesa atas apa jua sebab. Tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Suasana di dalam dewan terasa lebih tegang, para tetamu lebih gemirlapan dan lebih tegang. Kerana orang yang baru sahaja tiba, tidak lain dan tidak bukan ialah Datuk Kamal, CEO Gemilang Holdings. Seorang yang terkenal bukan sahaja kerana kekayaannya yang melimpah ruah, tetapi juga kerana perangainya yang tidak menentu, dingin dan berkuasa, sehingga setiap kata-katanya boleh membuatkan rakan niaga muflis atau menjadi kaya hanya dengan satu jabat tangan. Aina mengenali Datuk Kamal. Dia pernah melihatnya di televisyen, dalam berita keuangan atau di internet dengan kenyataan seperti, "Saya tidak mengambil orang miskin untuk menjadi pengurus. Pemikiran orang miskin hanya tahu menyalahkan." Ada yang mengatakan dia seorang jenius perniagaan. Ada pula yang memanggilnya mesin pencetak wang. Tetapi bagi Aina, dia hanyalah seorang tetamu yang perlu dielakkan sejauh mungkin. Jadi, apabila dia menghampiri kawasan meja VIP, di mana Datuk Kamal sedang duduk bersama barisan pengurusan kanan dan beberapa rakan niaga asing, dia mengingatkan dirinya untuk lebih berhati-hati. Tangannya menggenggam pemegang dulang dengan lebih erat, membetulkan keseimbangannya. Kasut kulit licin yang disediakan oleh hotel membuatkan tapak kakinya tegang. Peluh mula membasahi belakang bajunya. Kemudian, perkara yang tidak diingini berlaku. Hanya seketika, tepat pada masanya, Aina melintasi meja Datuk Kamal. Tumit kasut kirinya tersangkut sedikit pada permaidani lantai yang sedikit teralih. Dia hilang keseimbangan untuk seketika, dan walaupun cuba menyelamatkan dulang wine itu, ia tetap sengit. Segelas wine merah terhuyung hayang, lalu jatuh dari dulang, melantun di atas meja dan terpercik ke kasut Datuk Kamal. Kasut kulit Itali berwarna coklat muda yang berkilat itu, serta-merta diwarnai merah oleh cecair mahal itu. Seluruh kawasan itu seakan terhenti. Muzik masih berbunyi.
Orang ramai masih ketawa dan berbual di meja lain, tetapi di sekeliling meja Datuk Kamal, semua mata tertumpu pada Aina. Dia yang panik menunduk, tangannya masih memegang dulang, mulutnya berbisik, "Maafkan saya, Encik, saya minta maaf banyak-banyak." Tiada siapa yang menjawab. Pandangan Datuk Kamal beralih dari kasutnya, naik ke arah gadis yang sedang menunduk itu. Suasana senyap yang tajam seperti pisau membelah udara. Mereka yang duduk bersamanya seolah-olah tidak berani bernafas dengan kuat. Kemudian suaranya kedengaran, kering dan dingin. "Kau fikir, kau sedang buat apa?" Aina menggenggam dulang lebih kuat, jantungnya berdegup kencang sehingga telinganya berdengung. "Maaf, saya tergelincir, saya tak sengaja, saya minta maaf." "Minta maaf?" Datuk Kamal tersenyum sinis, separuh mengejek. "Dengan minta maaf, kau boleh bersihkan wain dari kasut bernilai $3,000 ini, atau minta maaf itu cara orang ajar kau bawa dulang dari kampung?" Suasana menjadi beku. Beberapa tetamu di jauh berhenti berbual. Ada yang menunduk malu, ada yang berpaling seolah-olah tidak mendengar, hanya lampu kristal yang masih berkelip dingin di atas. Aina cuba menarik nafas, tetapi kerongkongnya terasa tersekat. Dia tidak pernah dimalukan di khalayak ramai seperti ini, apatah lagi di hadapan ratusan orang di dalam sebuah bilik, di mana dia adalah satu-satunya pelayan yang berdiri di bawah pandangan mereka. "Siapa nama kau?" Datuk Kamal bertanya, suaranya masih tenang dengan cara yang menakutkan. "Saya Aina." "Aina, ya?" Dia ketawa sinis. "Nama sedap juga, tapi kau patut ingat, baju putih tak menjadikan seseorang itu berkelas. Di sini, kau cuma tukang kemas meja, dan jangan sesekali lupa itu." Aina mengetak bibir. Di seberang dewan, seorang wanita separuh umur dalam gaun hitam elegan, Puan Sri Hamidah, meletakkan gelasnya, matanya mengecil. Dia tidak bersuara, tetapi tangannya perlahan-lahan mengeluarkan telepon bimbit, membuka kamera, dan menghalangkannya ke arah meja Datuk Kamal. Manakala Aina, berdiri di tengah-tengah penghinaan yang membuak-buak, hanya mampu bertanya pada diri sendiri. "Kalau ibu nampak aku sekarang, apa agaknya ibu fikir?" Dia tidak tahu. Tetapi satu perkara yang pasti, malam yang disangka akan berulang seperti malam-malam perkhidmatan yang lain, baru saja membuka satu seri peristiwa yang tidak dijangka. Dan dia, gadis pelayan tanpa nama, baru saja melangkah ke dalam pertempuran terbesar dalam hidupnya. Di tengah-tengah masyarakat, di mana maruah kadangkala dijual murah dengan segelas wain yang tumpah di atas kasut kulit yang berkilat. Suasana di Dewan Besar itu tidak pernah sepekat ini. Muzik latar yang mewah masih berterusan, tetapi bagi mereka yang berada berhampiran meja nombor 3, tempat Datuk Kamal duduk, ia hanyalah bunyi bising yang tidak bermakna. Tiada siapa yang berani berkelip, dan Aina, pelayan yang baru sahaja menyebabkan kemalangan kecil itu, masih berdiri kaku di tengah-tengah mata ribut yang sedang terbentuk. Di bawah cahaya lampu kristal keemasan, sisa wain merah masih menitis dari kasut kulit Itali mahal milik Datuk Kamal, seolah-olah menekankan lagi penghinaan tidak ketara yang dianggapnya tidak boleh dimaafkan. Dia memandang gadis itu seolah-olah melihat kotoran. "Aku tanya sekali lagi, kau fikir kau siapa ada di sini?" Suaranya tajam seperti bilah pisau. "Ini bukan pasar malam di kampung. Kau boleh tersandung sana-sini, lepas tu cakap minta maaf saja dah selesai." Aina menunduk, kerongkongnya kering. Dia dapat merasakan setiap pandangan menusuk kulitnya. Rakan niaga wanita yang duduk di sebelah Datuk Kamal kelihatan serba salah. Diam-diam menarik skirtnya dan mengalih badannya ke tepi. Beberapa orang lain memandang Aina, kemudian berpaling, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang menjijikkan. "Saya betul-betul minta maaf, Encik," katanya lebih perlahan daripada bisikan angin, tetapi Datuk Kamal mendengarnya. "Oh, jadi kau minta maaf?"
Dia mengangguk perlahan. Kalau macam tu, aku pun minta maaf lah sebab terlalu percaya hotel ni pandai pilih pekerja. Mereka ambil kau sebab kemahiran atau sebab dasar keutamaan untuk orang kampung yang miskin. Satu tamparan senyap menghentam kepala Aina. Setiap perkataan yang diucapkannya seolah-olah menampar telinganya, bukan kerana kelantangannya, tetapi kerana kebenciannya. Kata-kata itu bukan sahaja menyerangnya sebagai seorang pelayan, tetapi juga asal-usulnya, tempat dia dilahirkan, sesuatu yang tidak pernah dianggapnya sebagai perkara yang memalukan. Sehingga saat ini, Aina masih belum menangis, tetapi tangannya menggenggam dulang itu sehingga buku-buku jarinya memutih. Di meja sebelah, seorang tetamu lelaki yang memakai sut hitam berdeham perlahan, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia diam kembali, menundukkan pandangannya ke gelas wainnya. Tiada siapa yang mau terperangkap dalam kemarahan Datuk Kamal. Semua orang paham bahwa bermusuhan dengannya bermakna nama mereka akan dipadamkan dari semua permainan besar di Kuala Lumpur. Aku dah cukup baik tak panggil pengawal heret kau keluar dari sini, sambungnya. Kau tahu tak berapa harga kasut ni? Kau kena bawa dulang berapa tahun baru boleh beli talinya. Muka Aina terasa panas, sebahagian karena malu, sebahagian lagi karena sesuatu yang sedang bangkit di dalam dirinya. Satu perasaan yang sangat aneh, bukan marah, tetapi bukan lagi pasrah. Dia mahu pergi dari situ serta-merta, mahu mencampakkan dulang ke lantai, mahu menjerit ke mukanya bahwa saya juga manusia. Tetapi dia tidak boleh, kerana ibu sedang terbaring sendirian di hospital. Jika Aina dipecat, siapa yang akan uruskan ubat? Siapa yang akan bayar bil hospital minggu depan? Dia menelan kepahitan, matanya kabur seketika, tetapi apa yang berlaku seterusnya melampaui had kesabarannya. Datuk Kamal bersandar, melambaikan tangan memanggil seorang pelayan lain, membawa sepinggan spageti. Apabila pinggan makanan itu diletakkan di atas meja, tanpa berkata apa-apa, dia bangun, mengambil pinggan itu, dan tiada siapa yang sempat menghalanginya. Piring spageti panas dengan sos merah itu dituang terus ke atas kepala Aina. Bunyi plek yang berat bergema di tengah-tengah dewan mewah itu kedengaran lebih dahsyat daripada semua muzik. Sos panas mengalir ke dahinya, melekat pada rambut, melimpah ke pipi, jatuh ke baju putihnya yang bersih. Perasaan pertama adalah pedih, perasaan kedua adalah kaku. Dia tidak sempat mengeluarkan sepatah kata, dia hanya berdiri di situ, kaku. Di sekelilingnya, tiada siapa yang bersuara. Beberapa tetamu wanita menutup mulut, ada yang berpaling, ada yang memejamkan mata. Seorang warga asing menggelengkan kepala, membisikkan sesuatu kepada orang di sebelahnya dalam bahasa Inggris. Aina tidak menangis, dia berdiri tegak, matanya memandang ke lantai marmar yang sejuk. Setitik sos mengalir di hidungnya, menitis ke kolar bajunya, tetapi kakinya tidak lagi menggeletar. Tangannya masih memegang dulang, walaupun kosong. Dia dapat melihat dengan jelas pandangan puas di wajah Datuk Kamal, seolah-olah dia baru sahaja memenangi satu permainan, menang secara mutlak. Pelajaran pertama dalam kerjaya pelayan, katanya dengan dingin, adalah tahu jaga tangan, jaga mulut, dan tahu tempat kau. Aina tidak menjawab, tetapi matanya pada masa itu tidak lagi menunjukkan ketakutan. Ia dingin dan sangat tenang. Di kejauhan, Puan Sri Hamidah masih berdiri di situ. Tiada siapa yang perasan akan beliau, kerana seluruh dewan terdiam kaku dengan kejadian yang baru berlaku. Tetapi di tangannya, telepon bimbitnya masih merakam, dan di dalam fikirannya, semua keputusan telah dibuat. Saat spageti itu menyentuh kepala pelayan itu, adalah saat Datuk Kamal menamatkan eranya sendiri. Belum ada sesiapa di dewan itu yang tahu, tetapi satu badai besar sedang bersedia, dan Aina sendiri, pelayan kecil yang berdiri di tengah-tengah ribut, akan menjadi pusat perubahan itu, walaupun dia belum menyedarinya.
Cahaya kuning lembut dari dewan banquet itu memantul pada rambut Aina yang basah dengan sos, membuatnya kelihatan seolah-olah diwarnai merah oleh darah. Spaghetti bersepah di bahunya, di tangannya, di baju putihnya yang kini dinodai kehinaan. Sos merah pekat itu mengalir perlahan ke lehernya, ke tulang selangkangnya, bercampur dengan peluh yang panas dan masin. Tetapi Aina masih tidak bergerak. Tiada siapa yang berkata apa-apa. Seluruh dewan senyap sunyi, seolah-olah tiada siapa yang percaya apa yang baru sahaja berlaku. Bukan di majelis semewah ini, bukan di tempat yang dipanggil puncak peradaban, di mana setiap tindakan diperhatikan di bawah lensa media dan wang. Tetapi di tempat itulah seorang manusia telah dihina dengan teruk. Aina tidak menangis. Bukan kerana tidak mahu, tetapi kerana jika dia menangis, air matanya akan bercampur dengan sos yang mengalir di mukanya, dan dia takut dia tidak akan dapat membezakan mana air mata, mana kehinaan. Dia menelan air liur. Semua yang ingin dikatakannya tersekat di kerongkong. Semua makian yang pernah diterimanya sebelum ini, dari pengurus, dari tetamu mabuk, malah dari rakan sekerja yang memandang rendah asal-usulnya dari negeri lain, semuanya menjadi calar kecil berbanding tikaman hari ini. Dia berasa seolah-olah sedang berdiri telanjang di hadapan orang ramai yang bisu. Datuk Kamal berundur selangkah, mukanya tanpa ekspresi, mengelap tangannya dengan serbet putih bersih. Dia duduk semula, membetulkan tali lehernya, lalu dengan tenang menghirup seteguk wine. Seolah-olah apa yang baru dilakukannya adalah wajar, malah perlu. Seorang tetamu asing yang duduk berdekatan bergumam dalam bahasa Inggris kepada rakannya, hanya kedengaran samar-samar beberapa perkataan, disgraceful, barbaric. Sepasang suami istri tua tergesa-gesa bangun dan meninggalkan meja, tiada siapa yang berkata apa-apa. Beberapa orang lain masih duduk diam. Aina perlahan-lahan mengangkat tangannya untuk menanggalkan sehelai mie yang tersangkut di telinganya. Tangannya menggeletar sedikit, tetapi matanya tidak lagi pecah seperti tadi. Ia mula membeku seperti permukaan tasik selepas ditiup angin sejuk. Dia senyap-senyap berpaling, langkah demi langkah meninggalkan meja nomor 3 menuju ke arah belakang pentas. Tiada siapa yang menghalang, hanya bunyi kasut tumit tinggi yang bergema perlahan. Itu Puan Sri Hamidah. Dia berjalan ke arah pintu keluar dewan banquet, matanya masih tidak lepas dari Datuk Kamal. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga simpati, hanya kedinginan seolah-olah baru melihat repot pada kayu yang berharga. Aina menolak pintu masuk ke bilik persalinan. Pintu itu tertutup di belakangnya, memisahkannya dari cahaya lampu, dari musik, dari kesunyian yang membunuh yang menyelubungi dewan majlis. Ruang di dalamnya sempit dan gelap, sebiji lampu pendar flor berkelip-kelip di sudut dinding memancarkan cahaya putih pucat yang sejuk. Aina terduduk di atas kerusi kayu lama, belakang bajunya terasa melekit. Tangannya dilepaskan, menopang dahinya yang panas. Bau sos tomato yang kuat naik dari tubuhnya, mengatasi bau minyak wangi murah yang disemburnya di pergelangan tangan sebelum memulaikan shift. Bau kehinaan. Tetapi anehnya, dia tidak menangis. Sebaliknya, pikirannya mula teringat kembali kenangan-kenangan lain, serpihan memori yang pernah dikuburkannya. Semasa darjah 6, dia dimarahi oleh guru kelas di hadapan rakan-rakan kerana memakai pakaian seperti budak kampung apabila ibunya tidak mempunyai wang untuk membeli uniform baru. Semasa tingkatan 4, dia dipecat dari kerja menjual kerana pelanggan mengadu logatnya sukar difahami. Tahun lepas, semasa baru memohon kerja di hotel ini, pengurus pernah berkata terus terang, muka cantik boleh tahan asalkan jangan buat masalah. Dia telah bersabar cukup lama. Tetapi hari ini, apa yang dituang ke atas kepalanya bukan sahaja spaghetti, tetapi penghinaan kepada semua pekerja miskin, kepada maruah seluruh lapisan masyarakat yang coba mencari rejeki halal dengan titik peluh.
pintu terbuka. Kak Min, rakan sekerja yang paling rapat dengannya, menjengok masuk, wajahnya tegang. Aina, kau oke tak? Suaranya berbisik, seolah-olah takut dirinya juga akan dipersalahkan karena berani mengambil berat. Aina mengangkat kepala, tersenyum pahit. Macam mana nak oke, Kak? Kak Min masuk, memberikannya sebotol air mineral dan sehelai tuala bersih. Akak dengar orang kat luar tu berbisik-bisik. Ada yang sempat rakam kejadian tu. Ada yang cakap Puan Sri Hamidah tu, dia tengok dari awal sampai akhir dan mungkin dah buat sesuatu. Aina mengelak mukanya, teragak-agak. Saya ingat dia tu cuma pemegang saham kehormat saja. Bukan, kata Kak Min sambil duduk di sebelahnya. Dia naik pengerusi lembaga pengarah syarikat Datuk Kamal tu. Tapi akak dengar dia tak suka Datuk tu. Banyak kali dalam mesyuarat, dia tentang rancangan Datuk. Datuk tu selalu cakap, dia ni ada sentimen kenegerian. Faham tak? Aina terdiam. Sentimen kenegerian. Kata-kata itu juga baru disebut oleh Datuk Kamal kepadanya, hanya beberapa menit yang lalu di tengah-tengah orang ramai. Tiba-tiba dia merasakan ada satu tali gaib yang menghubungkan dirinya dengan wanita misteri itu. Seorang wanita yang berjaya, tetapi mungkin juga pernah berada di tempatnya sekarang. Akak rasa kali ini lain, mungkin ada orang akan bela kau. Aina diam, tangannya perlahan-lahan mengelap kesan sos di kolar bajunya. Kemudian dia memandang tepat ke cermin, ke wajahnya sendiri. Di sebalik lapisan sos dan kesan merah yang comot, ada sepasang mata yang tidak lagi lemah. Buat pertama kalinya, Aina merasakan dirinya tidak lagi halimunan. Di suatu tempat di luar sana, sesuatu sedang bergerak. Dan dia, yang telah berdiam diri selama bertahun-tahun, tahu bahawa jika dia tidak bersuara kali ini, tidak akan ada lagi peluang untuk melakukan perkara yang betul. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang sepertinya. Orang-orang yang berdiri senyap di bawah cahaya kristal tanpa sesiapa pun peduli. Orang-orang yang hanya dengan satu kemalangan kecil boleh menjadi bahan jenaka bagi orang kaya. Aina menarik nafas dalam-dalam, lalu meletakkan botol air itu. Kak Min, katanya, suaranya lebih tenang dari sebelumnya. Boleh tolong saya basuhkan baju ni tak? Kak Min terkejut. Kau nak keluar balik ke? Aina mengangguk. Ya, saya akan kembali. Tapi bukan untuk minta maaf, bukan untuk menunduk. Jadi untuk apa? Dia memandang mata kakaknya. Untuk buktikan saya bukan barang murah. Baju putih itu sudah separuh kering, tetapi kesan sos merah masih kekal seperti kesan darah yang telah meresap ke dalam kain, tidak dapat dibersihkan dengan air atau sabun. Kak Min duduk melipat tuala, matanya sentiasa melirik ke arah Aina, seolah-olah tidak percaya dia benar-benar akan kembali ke Dewan Majlis. Tempat di mana kurang dari sejam yang lalu, dia telah dimalukan di hadapan ratusan orang. Aina melihat dirinya di cermin yang pudar, cermin yang warnanya telah lusuh di mamah masa. Bingkai peraknya yang terkelupas tergantung di dinding bilik persalinan kecil yang bertompok-tompok. Di bawah cahaya lampu pendar floor yang berkelip-kelip, imej yang terpantul di cermin bukanlah seorang gadis lemah dengan mata yang berkaca-kaca seperti biasa. Sebaliknya, ia adalah sepasang mata yang dalam, waras, dan ada sesuatu yang sangat senyap. Satu kesenyapan seperti permukaan air sebelum badai melanda. Dia menarik bajunya, membetulkan kolar agar kemas, kemudian menunduk untuk mengikat tali kasutnya. Aina, panggil Kak Min perlahan, suaranya serak. Kau pasti ke? Akak tahu kejadian tu melampau, tapi nak balik ke sana, berdepan dengan dia, dengan orang yang dah tengok semua tu. Saya tak balik sebab dia, jawab Aina, masih tidak mengangkat kepala. Bukan juga sebab orang-orang tu. Saya balik untuk diri saya sendiri. Kak Min terdiam. Aina mengeluh. Tangannya menongkat di atas meja, melihat wajahnya sekali lagi di cermin. Masa kecil dulu, ada sekali saya balik sekolah, kena ejek dengan budak-budak kampung sebab pakai seluar bertampal. Saya lari balik menangis pada mak. Mak cuma senyum, bagi saya cermin lama, lepas tu cakap, cuba kau tengok, kau ada hilang apa-apa tak?
Miskin tak buat kau jadi hodoh. Tapi kalau kau biar orang hina kau dan kau diam saja, kau sendiri yang buat diri kau jadi hodoh. Mata Aina bersinar dengan kenangan. Satu kenangan yang menyakitkan. Setiap kali teringat ibu, hatinya terasa diremas. Wanita yang terbaring sendirian di bilik hospital yang sejuk itu sentiasa percaya bahawa anak perempuannya layak mendapat perkara yang lebih baik. Dia berdiri, matanya tegas. Saya tak akan biarkan mak saya nampak anak dia menunduk lagi. Aina berpaling memandang Kak Min, suaranya lembut tetapi tegas. Kak, kita dah biasa sangat menahan. Setiap kali kena marah dengan pelanggan, kita cuma senyum. Setiap kali dapat shift teruk, kita cuma angguk. Tapi ada masanya, kalau kita tak bangkit, kita akan selamanya dianggap sampah. Kak Min memandangnya lama, kemudian perlahan-lahan mengangguk. Di mata wanita yang telah berkhidmat selama sedekat dalam industri perkhidmatan ini, ada sekelip rasa terharu dan kesal pada dirinya sendiri karena tidak pernah seberani Aina. Kalau macam tu, akak ikut kau. Aina tersenyum. Tak perlu kak, biar saya seorang saja. Dia berpaling, berjalan ke arah pintu. Tangannya diletakkan pada tombol keluli tahan karat yang telah tercalar. Tetapi apabila pintu itu terbuka, dia tidak tahu bahwa pada masa yang sama, satu pintu lain, pintu kepada satu pertempuran senyap, juga baru sahaja ditolak buka. Di tingkat atas, di dalam sebuah bilik mesyuarat pribadi hotel, cahaya lampu LED putih kebiruan menerangi meja kayu panjang yang berkilat, di mana hanya 3 orang sedang duduk. Puan Sri Hamidah, Tuan Rahman, pengurusi Lembaga Pengarah Gemilang Holdings, dan Encik Bakar, seorang ahli lembaga pengarah veteran yang juga rakan karib Datuk Kamal. Tiada siapa yang bersuara untuk beberapa saat pertama, sehingga Puan Sri Hamidah menyambungkan wayar dari telefonnya ke skrin, menekan butang main. Imej muncul dengan jelas. Datuk Kamal menumpahkan pinggan spageti ke atas kepala Aina. Dia berdiri kaku. Sos mengalir, cahaya lampu menerangi wajahnya yang tanpa emosi. Tidak perlu diulang, tidak perlu dipercepatkan. Setiap saat cukup untuk mendedahkan tindakan kejam itu seperti luka yang tidak dapat dinafikan. Apabila video itu berakhir, Tuan Rahman menghela nafas, mengurut dahinya. Ya Allah, macam mana boleh jadi macam ni? Puan Sri Hamidah tidak berkata apa-apa, hanya memandang lurus ke arah Encik Bakar yang masih duduk diam, tangannya bertaut, mukanya tegang. Bakar, katanya, awak tak boleh buat tak nampak benda ini. Hamidah, saya paham perasaan awak, jawab Encik Bakar, suaranya cuba dikekalkan tenang. Tapi, Kamal yang bangunkan Gemilang Holdings dari kosong. Dia mungkin salah, tapi nak ambil tindakan sekarang, di tengah-tengah majlis, di depan media, sama macam tembak kaki sendiri. Jadi, awak nak tunggu apa lagi? Puan Sri Hamidah mencondongkan badannya ke hadapan. Tunggu media siarkan berita, tunggu media sosial meletup, atau tunggu semua rakan kongsi serentak tarik diri dari Gemilang Holdings sebab seorang pemimpin yang tak tahu hormat orang. Awak fikir saya tak tahu akibatnya? Encik Bakar meninggikan suara. Tapi ini majlis anjuran syarikat, media dikawal, benda ni boleh ditutup sebelum merebak. Awak nak lindungi seorang budak pelayan atau nak lindungi empayar yang kita bina selama 20 tahun? Puan Sri Hamidah menggenggam tangannya. Saya nak lindungi nilai kemanusiaan dan kalau awak fikir berdiam diri itu melindungi syarikat, maaf, awak silap. Tuan Rahman yang duduk di tengah-tengah diam seketika. Kemudian perlahan-lahan bersuara. Hamidah, apa yang awak mahu? Saya mahu Datuk Kamal digantung tugas serta-merta dari semua aktiviti syarikat, jalankan siasatan dalaman dan adakan sidang media yang telus. Kalau tuan-tuan tak setuju, saya sendiri akan siarkan video ini kepada media atas kapasiti pribadi. Suasana menjadi kaku. Encik Bakar memandangnya, matanya tegang seperti tali dawai. Tetapi Puan Sri Hamidah tidak mengelak. Di matanya ada ketegasan yang jarang dilihat, seolah-olah dia telah menunggu hari ini sejak sekian lama. Tuan Rahman memandang kedua-duanya, kemudian mengangguk perlahan.
Baik, saya setuju. Encik Bakar membuka mulut untuk membantah, tetapi Tuan Rahman memberi isyarat, cukuplah, dia dah melampaui batas, dan kita tak boleh terus berdiam diri macam dulu. Puan Sri Hamidah menghela nafas lega, berdiri. Terima kasih. Dia melangkah keluar dari bilik, berjalan lurus ke arah lift. Di tangannya ada telefon bimbit yang masih menyimpan video yang menunggu untuk disiarkan. Dan di bawah, di mana Dewan Majlis masih terang benderang, Aina sedang membetulkan kolar bajunya, melangkah keluar dari belakang pentas, bersedia untuk satu kemunculan semula yang dia sendiri tidak pernah bayangkan. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk berdamai, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia, seorang gadis pelayan yang tidak mempunyai apa-apa selain maruah, tidak akan tunduk kepada siapapun. Di bawah cahaya kristal, api senyap sedang marak. Perubahan telah bermula. Jam menunjukkan pukul 10.14 malam. Walaupun sudah lama melepasi waktu pejabat, tingkat 17 Hotel Grand Aurora masih terang benderang seperti siang hari. Bilik mesyuarat VIP yang biasanya digunakan untuk menyambut rakan niaga berbilion dolar Gemilang Holdings kini menjadi lokasi mesyuarat dalaman tergempar, begitu tegang sehingga bunyi detik jam di dinding boleh didengari. Di atas meja panjang kayu walnut yang berkilat, cahaya lampu LED memantulkan wajah 3 orang, Tuan Rahman, pengerusi lembaga pengarah, Puan Sri Hamidah, naib pengerusi, dan Encik Bakar, salah seorang pemegang saham paling lama, dan juga rakan karib Datuk Kamal. Selain mereka, ada 2 setiausaha yang mencatat minit, kepala mereka tertunduk tanpa berani bersuara. Suasana sejuk bukan hanya kerana pendingin hawa, tetapi juga kerana tekanan tidak kelihatan yang menyesatkan setiap nafas di dalam bilik. Puan Sri Hamidah adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Suaranya tidak kuat, tetapi setiap perkataan tajam seperti pisau memotong ais. Saya baru terima laporan dari Jabatan PR. Video Datuk Kamal menumpahkan spageti ke atas kepala seorang pelayan telah dirakam oleh 3 orang. 2 daripadanya telah menghantarnya kepada media. Dan saya jamin, sebelum pagi esok, berita ini akan memenuhi muka depan akhbar jika kita tidak bertindak sekarang. Encik Bakar bersandar di kerusi, menyilangkan kaki, tersenyum sinis. Media lagi, awak selalu gunakan ketelusan untuk menekan. Awak nak jadikan ini alat untuk pembersihan dalaman ke? Puan Sri Hamidah berpaling, memandang tepat ke mata Encik Bakar. Tidak, saya tak perlu bersihkan sesiapa. Saya cuma cuba selamatkan sisa-sisa maruah syarikat ini. Dan kalau awak fikir tindakan melindungi seorang pekerja yang dihina adalah alat, saya faham kenapa awak dan Kamal masih sehaluan selama 10 tahun ini. Encik Bakar menepuk meja perlahan. Hamidah, jangan nak berkias. Kami bangunkan Gemilang Holdings ini bukan untuk dirobohkan kerana seorang budak pelayan yang angkat beberapa gelas wine. Tuan Rahman mengerutkan dahi, suaranya perlahan tetapi penuh kuasa. Bukan karena dia, tetapi karena Kamal telah hilang kawalan. Tindakan menumpahkan mie ke atas kepala seorang pekerja di khalayak ramai bukan lagi isu dalaman, tetapi pelanggaran etika korporat yang serius. Media sosial tidak akan memaafkan kita. Dan pemegang saham, bentak Encik Bakar. Pemegang saham tak perlu tahu pasal mie atau wine. Mereka cuma perlu tahu sama ada syarikat terjejas dari segi keuangan atau tidak. Dan kalau kita biarkan benda ni meletup, saya jamin kontrak-kontrak besar dengan rakan niaga dari Korea, Singapura dan Switzerland minggu depan akan batal. Siapa nak tanggungjawab masa tu? Awak bercakap seolah-olah mangsa yang bersalah, kata Puan Sri Hamidah, tidak dapat menyembunyikan rasa jijiknya. Tidak, jawab Encik Bakar. Saya bercakap tentang cara awak menangani masalah ini. Awak nak hukum gantung seseorang kerana satu saat hilang pertimbangan. Kamal mungkin salah, tapi dia bukan pembunuh. Saya cadangkan penyelesaian dalaman. Beri pampasan kepada pekerja itu, minta dia tanda tangan surat perjanjian kerahasiaan dan kita selesaikan secara dalaman nanti. Tidak boleh, suara Tuan Rahman kedengaran memotong dengan tegas. Saya setuju dengan Puan Sri Hamidah.
Ini bukan kali pertama Kamal berkelakuan sewenang-wenangnya. Cuma sebelum ini tiada bukti yang jelas seperti malam ini. Sekarang ada video, ada saksi, ada sentimen awam. Kita tidak ada pilihan lagi. Jika tidak ditangani dengan tuntas, seluruh syarikat akan hilang kredibiliti. Awak pun ikut dia, Rahman? Encik Bakar merenung tajam. Bukan ikut, tapi kerana saya tahu mana yang betul dan salah, jawab Tuan Rahman. Saya pernah lindungi Kamal, tapi kali ini dia sudah melampau. Puan Sri Hamidah mengeluarkan satu fail dari bagnya. Saya ada di sini satu siri email tanpa nama dari kaki tangan pejabat, jabatan jualan dan juga penyelia tapak bina. Mereka melaporkan Kamal sering menghina kaki tangan bawahan, menggunakan kata-kata kesat, berbaur perkauman dan kenegerian dan tidak kurang juga menurunkan gaji pekerja atas sebab yang tidak munasabah. Saya simpan semua ni sebab tiada bukti. Tapi sekarang, video itu adalah titisan terakhir yang melimpahkan gelas. Dia menolak fail itu ke arah Tuan Rahman. Beliau menyelak helaian demi helaian, mukanya termenung. Sementara itu, Encik Bakar tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah tingkap besar yang menghadap bandar. Bangunan-bangunan tinggi di kejauhan masih bersinar terang, tetapi cahaya itu tidak cukup untuk menerangi hatinya, yang sedang dilanda dilema. Akhirnya, dia berpaling, suaranya serak. Kalau kita gantung Kamal sekarang, maknanya kita mengaku syarikat bersalah. Media akan jatuhkan harga saham, rakan niaga akan tarik diri, seluruh rantaian projek utama akan runtuh. Jadi menurut awak, kita berdiam diri dan tunggu video itu tular supaya semua orang tahu Gemilang Holdings melindungi pembuli? Tanya Puan Sri Hamidah kembali. Tuan Rahman mengangguk dengan tegas. Tidak, kita akan bertindak proaktif. Keluarkan kenyataan media malam ini juga. Esok pagi adakan sidang media. Kamal akan digantung dari semua jawatan, disiasat secara dalaman dan menunggu tindakan tata tertib mengikut undang-undang. Encik Bakar menggenggam tangannya tetapi tidak lagi membantah. Dia tahu dia telah kalah. Kita akan adakan mesyuarat lembaga penuh esok pagi, tapi saya setuju dengan cadangan tergempar ini, umum Tuan Rahman. Saya akan tanda tangan surat keputusan sejurus selepas mesyuarat ini. Puan Sri Hamidah berdiri, mengambil semula fail itu. Matanya tenang, tetapi di sebaliknya ada badai yang telah ditunggu selama bertahun-tahun. Terima kasih, katanya, kerana berpihak pada kebenaran. Sebelum meninggalkan bilik mesyuarat, dia berhenti seketika di pintu. Saya bukan bangkit untuk seorang pelayan. Saya bangkit untuk beratus-ratus kaki tangan lain. Mereka yang telah ditindas secara senyap oleh kuasa yang tiada siapa berani sentuh. Dan kali ini, saya tidak akan biarkan ia berterusan. Pintu tertutup di belakangnya, bunyinya perlahan tetapi bergema. Pada saat itu, tingkat 17 Hotel Grand Aurora tiba-tiba menjadi titik permulaan bagi satu perubahan besar. Bukan dalam buku akaun atau perbendaharaan, tetapi dalam semangat sebuah syarikat yang telah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang seorang individu. Di tingkat bawah, Aina masih berjalan di sepanjang koridor kembali ke Dewan Majlis. Bajunya masih bertompok merah, tetapi langkahnya lebih tegak, perlahan dan tenang dari sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang sedang berlaku di tingkat atas, tetapi hatinya merasakan sesuatu sedang berubah. Dan buat pertama kali dalam hidupnya, dia tidak lagi merasa dirinya kecil. Musik masih bergema di Dewan Besar Hotel Grand Aurora, tetapi ia tidak lagi membawa suasana mewah seperti sebelumnya. Melodi piano yang lembut kini terasa janggal di tengah-tengah pandangan resah, bisikan perbualan dan jelingan penuh makna. Majlis amal yang pada asalnya dianjurkan dengan harapan untuk mengukuhkan kedudukan Gemilang Holdings di persada antarabangsa, kini perlahan-lahan bertukar menjadi sebuah drama yang mengejutkan. Aina melangkah keluar dari koridor belakang pentas. Rambutnya telah dibersihkan, tetapi bahagian kolar bajunya masih lembab dan kesan sos, walaupun pudar, tidak hilang sepenuhnya. Di tangannya ada dulang kosong, bukan kerana dia sedang berkhidmat, tetapi sebagai simbol peringatan kepada dirinya sendiri.
Hari ini, dia melangkah keluar bukan sebagai seorang pelayan. Semua pandangan tertumpu kepadanya sebaik haja dia melintasi pintu. Wanita di meja nombor 5 yang sebelum ini rancak berbual dengan seorang ahli perniagaan dari Singapura terdiam, bibirnya terkatup rapat. Beberapa tetamu lelaki membetulkan tali leher, berdehem perlahan, cuba kelihatan acuh tak acuh, tetapi mata mereka tidak boleh menipu. Mereka memandang Aina seolah-olah dia adalah watak utama dalam sebuah filem yang tiada siapa tahu kesudahannya. Dia berjalan lurus, kepala tegak, tanpa sebarang tundukan, tanpa sepatah kata maaf. Di meja nomor 3, Datuk Kamal baru sahaja kembali selepas beberapa minit menghilang. Dia telah menukar kasut, membersihkan semua kesan wain merah dan makanan yang tumpah. Sutnya telah ditukar, tali lehernya kemas, gaya duduknya masih berkuasa seperti biasa, seolah-olah apa yang baru berlaku hanyalah insiden kecil yang tidak perlu dirisaukan. Tetapi, apabila dia melihat Aina kembali dan berjalan lurus ke arahnya, matanya tiba-tiba terhenti. Sedikit kekeliruan melintas, kemudian cepat-cepat digantikan dengan senyuman sinis yang biasa. "Kau datang balik." Dia tersenyum sinis. "Aku ingat kau lebih tahu adab." Aina tidak segera menjawab. Dia berdiri pada jarak yang cukup, tidak terlalu jauh untuk takut, tidak juga terlalu dekat untuk ditindas. Matanya memandang lurus ke mata lelaki itu, mata yang pernah membuatkan ramai rakan niaga asing terpaksa berundur. "Enci tak perlu fikir apa-apa," jawabnya. Suaranya rata tetapi setiap perkataan keras seperti keluli. "Saya kembali bukan untuk minta maaf, apatah lagi untuk dimaafkan." Seluruh meja nomor 3 menjadi kaku. Seorang lelaki muda yang kelihatan seperti pembantu Datuk Kamal tergesa-gesa mahu bangun menghalang, tetapi Datuk Kamal memberi isyarat tangan tidak perlu. Dia bersandar di kerusi, menyilangkan tangan di dada. Wajahnya kelihatan geli hati, seolah-olah sedang menonton satu pertunjukan aneh. "Kau fikir kau sedang buat apa?" tanyanya dengan pandangan mencabar. "Nak ajar aku, seorang budak pembawa dulang?" "Tidak," jawab Aina, matanya tidak berkelip. "Saya tak ada hak nak ajar sesiapa. Tapi saya ada hak untuk jelaskan satu perkara. Saya manusia, saya bukan sangpah. Saya tak patut dilayan seperti mainan di tangan orang kaya." Beberapa bisikan kedengaran di sekitar dewan. Mereka yang seolah-olah tidak peduli kini diam-diam merakam dengan telepon, mengangkatnya rendah seolah-olah sedang membetulkan rambut, tetapi sebenarnya sedang merakam detik ini. Seorang gadis pelayan berhadapan dengan Datuk Kamal, lelaki yang pernah membuatkan seluruh dunia kewangan Malaysia gerun. "Kau fikir dengan beberapa ayat moral boleh buat aku rasa menyesal?" Datuk Kamal ketawa. "Jangan berangan. Dunia ni tak berfungsi dengan maruah, tapi dengan kuasa. Dan kau tak ada apa-apa selain mulut." Aina menggenggam tangannya perlahan. Mukanya tidak berubah, tetapi jantungnya berdegup kencang, seolah-olah mau pecah dari sangkar rusuknya. Dia bukan orang yang biasa berkonfrontasi. Dia pernah fikir menahan sabar adalah satu-satunya cara untuk terus hidup. Tetapi hari ini, di tengah-tengah dewan ini, dia sedar jika dia tidak bersuara, tiada siapa yang akan bersuara. Kalau macam tu, Encik patut mula biasakan diri dengan dunia di mana orang berkuasa juga perlu bayar harganya, katanya. Kemudian berundur selangkah, suaranya merendah. "Sebab video Encik hina saya dah ada di semua forum sejak 10 minit yang lalu." Datuk Kamal terdiam. Buat pertama kalinya malam itu, riak wajahnya berubah. Satu retakan kecil kelihatan pada topeng keyakinannya. Dia berpaling kepada pembantunya yang ketika itu sedang memegang telefon dengan muka pucat lesi. "Datuk, saya rasa kita ada masalah." "Masalah apa?" bentaknya. "Video tu dah jadi carian popular. Portal berita dah mula siarkan. Ada juga komen dari peguam. Mereka kata Datuk boleh didakwa atas kesalahan menghina orang di khalayak ramai." Suasana dewan seakan membeku. Aina tidak berkata apa-apa lagi. Dia berpaling dan berjalan pergi.
Tidak seperti kali pertama dia masuk dengan kehinaan di rambut dan bahunya, kali ini dia pergi dengan langkah tenang, meninggalkan di belakangnya badai yang sedang mula terbentuk. Di pejabat komunikasi korporat Gemilang Holdings, telepon berdering tanpa henti, media menghubungi bertalu-talu. Para pembantu PR sibuk mengemaskini keadaan, menyediakan kenyataan akhbar. Sekumpulan pegawai sedang bermusyawarat tergempar, meneliti risiko undang-undang. Dan di tengah-tengah semua itu, Puan Sri Hamidah dengan senyap memegang teleponnya, menekan butang hantar untuk kenyataan yang telah sedia disiarkan. Kandungan itu diumumkan di semua saluran media rasmi syarikat. Gemilang Holdings ingin memohon maaf secara mendalam kepada kaki tangan pelayan yang telah dihina di majlis malam ini. Kami tidak bertolak ansur dengan sebarang tingkah laku diskriminasi, penyalahgunaan kuasa, atau penghinaan terhadap maruah manusia. Pihak syarikat telah menggantung tugas Datuk Kamal dari semua jawatan untuk siasatan dalaman. Kami komited untuk mendedahkan keseluruhan proses siasatan dan akan melindungi sepenuhnya hak kaki tangan yang terjejas. Aina berdiri di hadapan cermin sekali lagi. Kali ini bukan cermin usang di bilik persalinan, tetapi cermin besar di lobi luar dewan. Cahaya lembut memantulkan imejnya, rambutnya kemas, matanya teguh. Tiada lagi sedikit pun rasa hina. Kak Min datang menghampirinya, menyerahkan telefon. Kau dah masuk berita. Aina melihat skrin, tajuk utama terpapar. Gadis pelayan berdepan Taikun Hartana, saya bukan sampah. Dia tersenyum. Dan buat pertama kalinya selepas bertahun-tahun, Aina merasa dirinya benar-benar dilihat. Bukan sebagai seorang pelayan, tetapi sebagai seorang manusia. Seorang manusia yang mempunyai suara, dan suaranya baru sahaja didengari. Pagi di Kuala Lumpur keesokan harinya tidak bermula dengan cahaya matahari atau bunyi hon kereta, tetapi dengan siri tajuk utama yang mengejutkan di semua portal berita dalam talian. Kata-kata setajam pisau, pengerusi Gemilang Holdings hina kaki tangan di Majlis Amal. Dari sepinggan spageti ke gelombang tuntutan keadilan untuk pekerja, Puan Sri Hamidah, satu-satunya pemimpin wanita Gemilang Holdings, rasmi tanda tangan surat gantung tugas Datuk Kamal. Media sosial meletup, Twitter, Facebook, TikTok dibanjiri video insiden itu. Imej Aina berdiri berhadapan Datuk Kamal dengan pandangan tidak gentar, bersama petikan, saya bukan sampah, dikongsi dengan kelajuan kilat. Di Instagram, hashtag saya bukan sampah menjadi sohor kini dalam masa kurang dari 12 jam. Pempengaruh, artis, wartawan, malah peguam dan pakar sosiologi turut bersuara. Gelombang menuntut keadilan yang sebenar sedang melanda. Di ibu pejabat Gemilang Holdings, sebuah bangunan kaca 30 tingkat di tengah-tengah pusat bandar, para pekerja melangkah masuk ke pejabat dalam suasana yang aneh. Semua orang berbisik-bisik, mata mereka sentiasa tertumpu pada telefon. Pekerja-pekerja yang sebelum ini sering dimarahi tanpa sebab dipaksa bekerja lebih masa tanpa bayaran, hari ini seolah-olah ada sekelumit harapan menyelinap ke dalam hati mereka. Mereka membisikkan nama Aina seperti satu simbol senyap. Di bilik mesyuarat tingkat 21, tempat yang biasanya digunakan untuk pembentangan strategi dan laporan hasil berbilion ringgit, hari ini hanya ada 4 orang. Puan Sri Hamidah, Tuan Rahman, Wakil Undang-Undang Syarikat dan Aina. Gadis pelayan semalam melangkah masuk ke bilik itu dengan kemeja putih baru, seluas selek hitam ringkas, rambut diikat kemas tanpa solekan. Tetapi apabila dia mengangkat muka untuk memberi salam, tiada siapa lagi yang melihat imej seorang pekerja perkhidmatan. Dia tenang seperti seseorang yang bersedia berdiri di tengah-tengah badai. Terima kasih kerana datang, nak, kata Tuan Rahman, suaranya lembut seperti seorang bapa. Aina mengangguk perlahan, tetapi matanya sentiasa berwaspada. Puan Sri Hamidah menjemputnya duduk. Nak minum, teh atau kopi? Saya tak minum apa-apa, terima kasih. Saya datang untuk mendengar tawaran dari pihak syarikat.
Ketenangan itu membuatkan seluruh bilik mesyuarat terdiam seketika. Peguam syarikat membuka fail. Pertama sekali, kami ingin menyampaikan permohonan maaf rasmi kepada Cik secara bertulis dan juga dengan kehadiran kami di sini. Apa yang berlaku semalam tidak boleh diterima. Datuk Kamal telah digantung tugas dan syarikat komited untuk mengambil tindakan tegas. Pada masa yang sama, kami ingin mencadangkan sejumlah pampasan yang munasabah untuk tekanan emosi yang Cik alami. Ini adalah draft perjanjian, Cik boleh baca dan pertimbangkan. Aina menerima draft itu, menyelak beberapa helaian, matanya melirik pantas pada baris-baris perkataan yang ditebalkan. Pampasan RM300,000, perjanjian kerahasiaan, tidak akan mengambil tindakan undang-undang, tidak akan berkongsi maklumat lanjut dengan media, dan bersetuju untuk menarik diri dari kes ini selepas menerima pampasan. Cik berhak menolak, kata peguam itu, suaranya masih sopan. Tetapi kami percaya tawaran ini adalah ikhlas dan munasabah. Aina melipat semula draft perjanjian. Boleh saya tanya, adakah syarikat berniat untuk membuat permohonan maaf secara terbuka di media? Kami sedang mempertimbangkannya. Tuan Rahman teragak-agak. Kerana keadaan media sekarang terlalu syarat dengan berita, mungkin kami akan memilih masa yang lebih sesuai untuk mengumumkan permohonan maaf rasmi. Saya faham, Aina mengangguk, kemudian memandang lurus ke arah Tuan Rahman dan Puan Sri Hamidah. Tetapi, saya datang ke sini bukan untuk terima wang, bukan juga untuk selesaikan perkara ini secara senyap. Saya datang kerana saya mahu perkara ini tidak berlaku kepada sesiapa pun lagi. Puan Sri Hamidah memandang Aina lama, kemudian mengangguk. Jadi, apa yang kamu mahu? Saya mahu syarikat mengadakan satu sidang media rasmi di mana syarikat secara terbuka memohon maaf dan mengumumkan rombakan semula dasar sumber manusia, terutamanya dalam melindungi hak pekerja peringkat bawahan. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Kak Min, untuk abang pengawal yang pernah diherdik di lobi, untuk makcik pembersih yang pernah dimarahi pelanggan tanpa ada sesiapa yang membela. Suasana di dalam bilik menjadi pekat. Tuan Rahman menghela nafas perlahan. Kamu tahu apa yang kamu minta ini belum pernah berlaku. Tiada syarikat yang secara terbuka mengaku salah. Aina diam. Mungkin sudah tiba masanya ada syarikat pertama yang melakukannya, sambung Puan Sri Hamidah. Matanya memandang Tuan Rahman. Melakukan perkara yang betul tidak pernah terlambat, Tuan. Tuan Rahman mengangguk. Pandangannya melembut, seolah-olah melihat imej anak perempuannya sendiri dalam diri Aina, yang pernah berhenti kerja di syarikat besar untuk menjadi guru kerana mahu mengubah hidup seseorang secara langsung. Baiklah, kami akan lakukannya. Sidang media pada hari Jumaat. Saya dan Puan Sri Hamidah akan tampil bersama kamu jika kamu setuju, dan kami akan mengumumkan rancangan untuk menubuhkan sebuah lembaga perlindungan kaki tangan yang bebas. Aina mengetap bibir, hatinya tiba-tiba terasa lapang. Dia tidak sangka mereka akan bersetuju. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Puan Sri, katanya. Buat pertama kali dalam pertemuan itu, dia tersenyum nipis. Boleh Cik tanda tangan pengesahan untuk hadir ke sidang media? Tanya pegawai itu lembut. Aina menandatanganinya, pen di tangannya sedikit menggeletar. Selepas mesyuarat, Puan Sri Hamidah menghantarnya sehingga ke lift. Kamu tahu kenapa saya berpihak pada kamu? Tanyanya apabila hanya mereka berdua. Aina terkejut, kemudian menggeleng perlahan. Kerana saya pernah menjadi kamu, katanya. Matanya memandang ke langit melalui tingkap kaca tinggi. Saya pernah dipanggil budak dari utara, pernah dimarahi pelanggan di hadapan lembaga pengarah kerana tersalah hantar hidangan. Tapi saya tak menangis. Saya ingat dan tunggu hari untuk kembali dan membuat perubahan. Aina diam. Hatinya bergetar, sebahagian kerana terharu, sebahagian kerana menyedari ada orang-orang terdahulu yang secara senyap menyimpan api semangat untuk suatu hari nanti diwariskan kepadanya. Pintu lift terbuka. Sebelum melangkah masuk, dia berpaling memandang Puan Sri Hamidah. Saya takkan biarkan api itu padam. Puan Sri Hamidah tersenyum. Saya percaya pada kamu.
pintu tertutup, dan Aina, gadis yang dahulunya hanya bayangan senyap di belakang tabir, kini perlahan-lahan menjadi simbol untuk sesuatu yang lebih besar daripada keadilan, satu kebangkitan. Satu perubahan yang tidak datang dari ucapan-ucapan lantang, tetapi dari suara kecil yang berani berdiri tegak di tengah kegelapan. Bilik musyawarat di tingkat 25 Gemilang Holdings hari ini luar biasa ramainya. Semua pemegang saham utama, pengarah cawangan wilayah, penasehat strategik, peguam dalaman, dan pasukan komunikasi kanan telah dipanggil dalam masa kurang dari 24 jam setelah media meletup dengan video penghinaan terhadap pelayan. Setiap orang yang duduk membawa riak wajah yang berbeda. Keliru, marah, takut, curiga, tetapi semuanya tertumpu pada satu nama di tengah-tengah, Dato' Kamal. Dato' Kamal tidak hadir. Kerusinya, yang biasanya berada di kedudukan tertinggi di tengah, telah dikosongkan, hanya tinggal papan nama kecil dengan logo emas syarikat. Selama bertahun-tahun, Dato' Kamal tidak pernah tidak hadir dalam mana-mana musyawarat lembaga. Ketiadaannya di tengah-tengah badai media bukan sahaja kekosongan fisikal, tetapi satu pengisytiharaan senyap. Empayar kuasa yang dibinanya telah mula runtuh. Puan Sri Hamidah melangkah masuk, terus ke podium tanpa berlengah. Kita berkumpul hari ini kerana satu insiden yang tidak diingini. Imej syarikat telah jatuh ke tahap terendah hanya kerana tingkah laku tidak bermoral seorang yang berada di kedudukan tertinggi. Tetapi ini juga masanya untuk kita memilih, sama ada berdepan dan membuat pembaharuan, atau terus melindungi dan menunggu hari kehancuran sepenuhnya. Suasana di dalam bilik terasa berat seperti batu. Beberapa pengarah menyelak buku nota, yang lain memandang Puan Sri Hamidah seolah-olah baru pertama kali menyedari ketegasan yang jarang dilihat padanya. Selama ini, mereka biasa melihatnya sebagai wanita pendiam yang hanya mendengar, sesekali memberi cadangan lembut. Tetapi hari ini, dia seperti gunung yang berdiri teguh di tengah-tengah lautan api. Video itu telah tersebar luas di semua platform, sambungnya. Tidak boleh dipadam, tidak boleh dibeli, dan kita tidak sepatutnya coba melakukannya. Kita perlu menerima hakikat. Rakyat Malaysia dan dunia sedang memperhatikan setiap langkah Gemilang Holding seterusnya. Seorang lelaki berdiri, pengarah keuangan wilayah utara, Encik Taufik. Saya tidak membantah tindakan terhadap Dato' Kamal, tetapi masalahnya saham kita telah jatuh 8% dalam masa kurang dari 12 jam. Rakan niaga dari Jepun baru sahaja memaklumkan mereka akan menilai semula kontrak. Jika kita secara terbuka mengaku bersalah, adakah ia akan mencetuskan gelombang penarikan modal secara besar-besaran? Tuan Rahman yang duduk di sebelah Puan Sri Hamidah kini bersuara. Jadi menurut Encik, jika kita tidak mengaku bersalah, apa yang akan berlaku? Encik Taufik teragak-agak. Berdiam diri adalah pengakuan, manakala mengakui kesilapan adalah permulaan untuk mendapatkan semula kepercayaan, sambung Tuan Rahman, suaranya rendah tetapi jelas. Saya telah silap kerana membiarkan Kamal mempunyai terlalu banyak kuasa tanpa pengawasan, tetapi saya tidak akan biarkan kesilapan itu berlalukan. Satu deheman kedengaran dari hujung bilik, kemudian suara seorang lelaki tua perlahan-lahan bersuara. Tuan Haji Abdullah, ahli lembaga pengasas yang pernah menjadi penasihat kepada 3 generasi pengerusi sebelumnya. Saya mengikuti Gemilang Holdings sejak hari pertama, ia hanyalah sebuah syarikat pembinaan kecil di Caras. Kita bangkit kerana berniaga dengan jujur, kerana menjaga amanah. Jika hari ini kita takutkan media dan menyembunyikan kebenaran, ia tidak ubah seperti menebang pokok yang telah kita tanam selama bertahun-tahun. Tepukan gemuruh yang jarang kedengaran bergema. Seorang wanita lain, pengarah komunikasi, berdiri, mengangkat draft pelan tindakan kecemasan. Kami telah menyediakan kandungan untuk sidang media. Selain itu, pada cadangan untuk penstrukturan semula dalaman, menubuhkan jawatan kuasa siasatan bebas dan membuka saluran maklum balas dalaman tanpa nama untuk semua kaki tangan.
Puan Sri Hamidah mengangguk. Kita akan adakan sidang media pada hari Jumaat seperti yang dirancang. Saya dan Tuan Rahman akan bertanggung jawab sebagai juru cakap utama. Aina, mangsa, juga akan hadir jika dia bersetuju. Beberapa pandangan ragu-ragu melintas. Seorang pemegang saham muda bersuara. Tetapi jika kita benarkan dia muncul, ia akan membuatkan syarikat kelihatan seperti dikawal oleh seorang pekerja biasa. Tidak, jawab Puan Sri Hamidah. Itu bukan dikawal, itu adalah mengakui kebenaran dan menghormati keadilan. Dia bukan pekerja biasa. Dia adalah satu-satunya orang yang berani menyuarakan apa yang kita semua diamkan selama bertahun-tahun. Tiada siapa yang membantah lagi. Akhirnya, lembaga pengarah bersetuju dengan 92% undi untuk menggantung Datuk Kamal secara kekal dari semua jawatan, membawanya ke hadapan jawatan kuasa tata tertib, dan memohon maaf secara terbuka dalam sidang media nasional sambil melancarkan program pembaharuan budaya korporat dengan tema Kelahiran Semula Gemilang, Kuasa dari Kebaikan. Di sudut lain bandar, Datuk Kamal duduk di dalam penthouse mewahnya. Skrin televisyen menayangkan berita khas. Wajahnya terpapar kaku pada saat menumpahkan spageti ke atas kepala Aina. Dia menghirup wine, tetapi wine itu tidak lagi terasa apa-apa. Telepon berdering tanpa henti, tetapi dia tidak menjawab. Mesej dari rakan niaga hanya mengandungi 2 perkataan, "Kami tarik diri." Pembantunya berdiri menggeletar di hadapan pintu, memegang fail tebal. Datuk, pihak peguam baru hantar saman. Cik Aina menolak tawaran pampasan dan pihak syarikat telah umumkan keputusan tata tertib. Datuk disingkirkan dari lembaga pengarah. Wajahnya menekang. Dia mencampakkan gelas wine ke dinding, pecah berderai. Hanya karena seorang budak pelayan. Tiada siapa yang menjawab. Dalam kesunyian itu, dia hanya mendengar gema suaranya sendiri, kosong dan penuh kebencian, kini bergema dari laporan berita sebagai bukti kejatuhannya. Di sebuah kafe kecil di tepi Sungai Klang, Aina duduk bersama Kak Min, memandang cahaya senja yang pudar. Mereka tidak banyak bercakap, hanya bunyi mesin kopi, bunyi sudu berlaga dengan cawan, dan sebuah lagu sedih yang berkumandang dari radio. "Kau tak takut kah?" tanya Kak Min perlahan. Aina memandang jauh. "Takut. Tapi kalau tak ada siapa yang bangkit, kita akan dipijak selamanya." "Kau buat apa yang akak tak berani buat," kata Kak Min, matanya kemerahan. 10 tahun akak hidup macam bayang-bayang. Akak berterima kasih pada kau." Aina tersenyum. Kali ini senyuman yang benar, tidak dipaksa, tidak defensif. "Saya tak buat apa-apa yang besar, saya cuma tak nak tunduk lagi." Minggu berikutnya, sidang media berlangsung seperti yang dijadualkan. Media memenuhi seluruh dewan. Apabila Aina melangkah ke pentas bersama Puan Sri Hamidah dan Tuan Rahman, seluruh dewan terdiam seketika. Kemudian, tepukan gemuruh bergema, perlahan tetapi mantap. Bukan kerana mengagumi seorang selebriti, tetapi kerana sesuatu yang lebih suci, keberanian orang kecil menentang kuasa. Dan pada saat itulah, masyarakat mula berubah. Bukan kerana satu hukuman, tetapi kerana satu retakan kecil dalam sistem kuasa yang disangka kekal abadi. Satu retakan yang dicipta oleh seorang gadis kecil dengan kebaikan dan maruah yang tidak dapat ditundukkan. Pertengahan bulan Mei, Kuala Lumpur panas membahang, tetapi di pintu belakang Ibu Pejabat Gemilang Holdings terasa kedinginan yang menusuk. Bukan kerana cuaca, tetapi kerana satu perubahan kuasa yang sedang berlaku senyap di sebalik dinding kaca yang menjulang tinggi. Datuk Kamal disingkirkan dari lembaga pengarah, semua kuasa pentadbirannya digantung, sahamnya dibekukan sementara untuk siasatan. Tetapi itu bukan penamatnya. Satu siri saman sivil dari bekas kaki tangan bawahan, malah beberapa pembekal mula masuk serentak. Nama Kamal kini tidak lagi dikaitkan dengan kuasa, tetapi dengan 2 perkataan, pemimpin toksik. Media nasional mula melaporkan dengan lebih mendalam tentang budaya korporat yang menyalahgunakan kuasa. Stesen TV utama menganjurkan forum,
kuasa di tempat kerja, di mana batas etika apabila maruah dibeli dengan gaji bulanan. Sudah tiba masanya untuk berubah, dan orang yang paling banyak dijemput untuk temu bual tidak lain adalah Aina. Gadis yang pernah berdiri di belakang kaunter bar, bersembunyi di antara dapur dan dewan, kini menjadi ikon. Tetapi apa yang menarik perhatian orang ramai bukan sahaja kemasyhurannya yang mendadak, tetapi cara dia menerimanya. Tiada publicity murahan, tiada eksploitasi image. Dia menolak semua kontrak pengiklanan, semua jemputan untuk membuat siaran langsung demi wang, hanya bersetuju untuk muncul di beberapa forum perkongsian hak pekerja. Setiap kata-katanya ringkas, jelas dan tidak didramatiskan. Kerendahan hatinya itulah yang membuat orang percaya dia tidak memainkan peranan mangsa, tetapi seorang yang hidup dengan jujur dengan luka yang telah sembuh. Seminggu selepas sidang media, Aina secara mengejut menerima sepucuk surat tulisan tangan, sesuatu yang jarang berlaku di era digital. Pengirimnya Tuan Haji Abdullah, penasihat veteran dan ahli pengasas Gemilang Holdings. Tulisan tangannya kemas dan formal. Cik Aina, saya sudah berumur 76 tahun dan menyangka tidak banyak lagi yang perlu saya pelajari. Tetapi Cik telah mengajar saya satu pelajaran penting. Keberanian bukan tentang menjerit kuat, tetapi tentang berdiri teguh apabila semua orang mau kita melutut. Terima kasih kerana telah menyelamatkan sisi kemanusiaan dalam sebuah syarikat yang disangka telah kehilangan jiwanya. Jika suatu hari nanti, Cik ingin melangkah ke bidang pengurusan, biarlah saya menjadi orang pertama yang membukakan pintu itu. Hormat saya, Tuan Haji Abdullah. Aina membaca surat itu 3 kali malam itu, tidak memberitahu sesiapa. Dia melipatnya dengan cermat dan meletakkannya di bawah bantal sebagai secebis ketenangan selepas badai. Pada masa yang sama, di sebuah pangsapuri kos sederhana di Gombak, Kak Min, yang telah bekerja sebagai pelayan selama hampir 14 tahun, menerima surat tawaran kenaikan pangkat, Ketua Penyelia Kaki Tangan Barisan Hadapan. Buat pertama kalinya, dia mempunyai kuasa untuk menentukan jadual kerja, cuti, dan yang paling penting, dilatih dalam kemahiran melindungi kaki tangan di bawahnya dari ketidakadilan. Dia menangis teresak-esak membaca surat itu. Kita berjaya, Aina, bisiknya kepada angin ketika duduk sendirian di balkoni gelap. Kisah Aina merebak di luar lingkungan syarikat. Syarikat-syarikat lain mulai menganjurkan sesi dialog dalaman, membuka peti cadangan tanpa nama, mengupah pihak ketiga untuk menilai budaya kerja mereka. Dalam sebuah rancangan bual bicara di TV3, seorang CEO muda berkata, "Kami pernah fikir pengurusan adalah tentang mengurus angka, tetapi selepas insiden di Gemilang Holdings, saya faham, tanpa budaya yang baik, lambat laun angka juga akan mengkhianati kita." Salji di tengah musim panas bermula begitu, tidak sejuk, tetapi setiap kepingan putih yang dingin jatuh ke atas tanah kuasa yang disangka kukuh, lalu merekah dari dalam. Suatu petang Sabtu, Aina secara mengejut dijemput ke Ibu Pejabat Kementerian Sumber Manusia untuk menghadiri forum kesaksamaan di tempat kerja. Dia memakai kemeja putih, seluar jeans hitam, dan masih memakai kasut bata lamanya. Di dalam dewan yang mewah, dia ditempatkan di antara ahli perniagaan, penggubal undang-undang, dan pemimpin kanan. Walaupun sedikit kokok pada mulanya, apabila dia memegang mikrofon, matanya tetap tenang. Saya tak pandai bercakap. Saya cuma fikir, kalau ada sesiapa yang pernah dipanggil tidak layak menerima ucapan maaf, hari ini saya nak katakan, kita semua layak dihormati, tidak kira apapun pekerjaan kita. Seluruh dewan berdiri dan bertepuk tangan. Dari barisan belakang, Puan Sri Hamidah memandang Aina, bibirnya terkatup rapat, matanya berkaca. Dia berpaling kepada Tuan Rahman dan berbisik perlahan. Kita tidak kehilangan seorang pekerja, tetapi mungkin kita akan mendapat seorang pemimpin baru untuk masa depan. Malam itu, di bilik sewanya yang biasa, Aina duduk di tepi tingkap memandang lampu jalan dan cahaya dari kedai-kedai yang belum tutup.
Tangannya memegang surat dari Tuan Haji Abdullah, tetapi kali ini dia mengambil sehelai kertas putih. Dia mula menulis surat baru, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri. Untuk Aina, kau dah bangkit, tapi jangan fikir ini penamatnya. Kau bukan sahaja bersuara untuk diri kau, tapi sekarang untuk beribu-ribu orang lain yang belum cukup berani. Kau tak perlu jadi wira, cuma perlu terus hidup dengan baik. Dan kalau satu hari nanti kau nampak seseorang sedang menunduk di tengah-tengah dunia, jadilah orang pertama yang melangkah dan berkata, "Saya faham, saya pernah jadi seperti awak." Itulah cara api terus menyala. Dia melipat surat itu, meletakkannya di dalam buku nota lamanya, lalu memadamkan lampu. Angin bertiup lembut melalui tingkap. Salji gaib itu masih turun, tiada siapa yang melihatnya, tetapi semua orang dapat merasakannya. Ia turun untuk membersihkan, untuk mengingatkan bahwa dalam masyarakat ini, kebaikan bukanlah kelemahan, dan apabila orang kecil bersuara, seluruh dunia terpaksa mendengar. Sebulan selepas sidang media yang menggemparkan itu, Gemilang Holdings secara rasmi melancarkan program pembaharuan dalaman yang dinamakan Penjaga Api, satu siri tindakan yang bertujuan untuk membina persekitaran kerja yang baik, saksama dan berperi kemanusiaan dari akarnya. Bukan dengan slogan-slogan kosong atau latihan formality, tetapi dengan orang-orang sebenar yang melangkah keluar dari kegelapan seperti Aina. Pagi itu, Aina berdiri di hadapan Dewan di tingkat 5 Menara Gemilang. Lebih 300 kaki tangan dari semua jabatan, dari pekerja pembersihan, pengawal keselamatan, penyambut tetamu, tukang masak, hingga ke akaunten, pembantu, dan jurutera duduk memenuhi setiap barisan kerusi. Tiada sut pejabat, tiada tali leher, hanya uniform ringkas, kemeja T, malah beberapa jaket lama yang pudar warnanya, tetapi semua mata tertumpu ke pentas. Di mana Aina sedang memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit menggeletar, tetapi pandangannya teguh. "Selamat pagi semua," katanya, suaranya cukup untuk didengari. "Saya Aina, orang yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan kenal melalui video di internet." Beberapa ketawa kecil kedengaran, bukan mengejek, tetapi sebagai cara untuk meredakan ketegangan. "Saya pernah pikir kalau bekerja cukup dengan rajin sahaja, tapi saya silap, sebab kalau kita tak tahu lindungi diri sendiri, kerajinan itu cuma akan buat kita lebih penat." Dia memandang ke barisan hadapan di mana Kak Min sedang duduk, matanya kemerahan. Di sebelahnya ialah Abang Razak, pengawal keselamatan yang pernah diherdik di tengah lobi kerana berani menegur tetamu supaya tidak merokok di kawasan larangan. "Saya berdiri di sini bukan sebab saya istimewa," sambung Aina. "Saya berdiri di sini sebab saya tahu ramai di antara kita pernah terpaksa menahan dan masih menahan dalam diam." Seluruh dewan terdiam. Mulai hari ini, kita tidak akan diam lagi. Kita akan bersama-sama menulis semula cara sebuah syarikat melayan pekerjanya. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, langkah demi langkah, seorang demi seorang. Tepukan pertama kedengaran dari hujung dewan, kemudian merebak seperti gelombang besar, kuat dan berterusan, seolah-olah seseorang baru sahaja menyalakan api yang telah lama terpendam. Puan Sri Hamidah melangkah ke pentas selepas Aina. Beliau tidak berucap panjang, hanya berdiri di sebelahnya, meletakkan tangan di bahunya dan berkata perlahan, "Mulai hari ini, kamu bukan lagi seorang pelayan. Kamu adalah penjaga api." Seluruh dewan berdiri, tiada siapa yang meminta, tiada siapa yang memberi isyarat. Mereka hanya tahu saat itu layak dihargai. Program pembaharuan dilaksanakan dengan kelajuan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Hanya dalam masa 3 minggu, Gemilang Holdings melancarkan Pusat Aduan Budaya Kerja, sebuah jabatan yang bebas sepenuhnya, melapor terus kepada lembaga pengarah, di mana semua kaki tangan boleh menghantar aduan, maklum balas, atau perkongsian tanpa nama, tanpa perlu risau akan tindakan balas. Pada mulanya, ramai yang masih berhati-hati dan ragu-ragu.
Tetapi selepas seorang ketua jabatan digantung tugas kerana menyalahgunakan kuasa dan menghina kaki tangan bawahan melalui satu aduan tanpa nama, kepercayaan mula pulih. Sebulan kemudian, sesi perkongsian kisah yang belum diceritakan dianjurkan setiap minggu, di mana kaki tangan dari semua jabatan dijemput untuk menceritakan pengalaman sukar mereka pada masa lalu, didengari dan diberi sokongan psikologi. Aina adalah hos pertama. Dia duduk berhadapan dengan setiap individu bukan sebagai pengacara, tetapi sebagai rakan yang bersimpati. Salah seorang tetamu yang paling menggemparkan ialah Encik Harun, seorang juru teknik penyelenggaraan lift yang telah bekerja selama 12 tahun tanpa kenaikan gaji, tanpa insurans dan hampir maut dalam kemalangan kerja yang pernah cuba disembunyikan oleh syarikat lama. Dia bercerita sambil menangis. Buat pertama kalinya selepas lebih sedekat, dia mendengar seluruh dewan bertepuk tangan untuknya. Sesi perkongsian berakhir, Aina secara senyap menghantarnya pulang ke rumah. Dalam perjalanan, lelaki itu berkata, "Adik tak selamatkan sesiapa, adik cuma buat satu benda, berani bangkit." Tapi itu dah ubah beribu orang. Tak ada siapa aja abang benda tu, tapi adik tunjukkan benda tu wujud. Aina hanya tersenyum. Dia faham, perubahan sebenar tidak datang dari sorakan di Dewan Besar, tetapi dari saat orang mula memandang mata satu sama lain dan saling melihat. Di sudut lain, di pejabat lama Dato' Kamal yang kini diserahkan kepada Jabatan Pengurusan Sumber Manusia, ada sebuah gambar baru digantung. Gambar dari sidang media hari itu dengan tulisan tebal, "Hormat bukan ihsan, tetapi hak asasi." Di bawah gambar itu terdapat barisan tanda tangan lebih 1,000 kaki tangan dari cawangan seluruh negara yang dihantar dalam masa 10 hari sahaja. Dari satu insiden yang disangka skandal, Gemilang Holdings menjadi syarikat pertama di Malaysia yang melaksanakan dasar perlindungan pekerja bawahan secara bertulis dan dipantau oleh pihak ketiga. Suatu pagi, Aina menerima panggilan dari Tuan Haji Abdullah. "Cik Aina, saya ingin menjemput Cik menyertai Majlis Pembangunan Sumber Manusia Strategik. Kami perlukan seseorang yang pernah menjadi mangsa, memahami kaki tangan dari bawah, dan mempunyai suara yang cukup kuat untuk mendorong perubahan sebenar." Aina diam seketika, kemudian menjawab dengan ayat yang ringkas. "Saya tak tahu tentang pengurusan Tuan, tapi saya tahu macam mana rasanya dilayan secara tidak adil, dan saya takkan biarkan ia berulang." Bulan berikutnya, Aina menjadi penceramah di Forum Pekerja Muda Malaysia. Media menggelarnya Api Senyap. Tetapi apabila ditanya sama ada dia merasakan dirinya seorang ikon, dia hanya menggeleng. "Saya bukan ikon. Saya cuma orang pertama yang berani bersuara. Dan saya harap selepas saya akan ada ramai lagi yang akan melangkah. Kerana tempat kerja yang baik tidak memerlukan wira, tetapi memerlukan orang biasa yang saling menjaga." Ucapan itu dikongsi di seluruh media sosial, tetapi apa yang paling menular bukanlah petikan kata-kata, tetapi tindakan beribu-ribu kaki tangan di syarikat lain yang mula berani bercakap, berani membuat aduan, berani bersuara. Malam itu, Aina pulang ke bilik sewanya. Kak Min sedang duduk mengait, radio memainkan lagu lama. Bau nasi goreng terhidu. "Esok mesyuarat besar lagi ke?" tanya Kak Min. Aina mengangguk, kemudian merebahkan diri di atas katil, tersenyum nipis. "Tapi esok saya tak gementar lagi. Esok saya akan bercakap tentang akak, tentang saya, tentang semua orang yang pernah dianggap halimunan." Kak Min memandang adiknya dengan pandangan bangga bercampur haru. "Kalau ada penjaga api, api takkan pernah padam," bisiknya perlahan. Aina tersenyum memejamkan mata. Salji telah cair, api sedang menyala. Dan kali ini, ia tidak hanya menyala dalam diri seorang, tetapi dalam beribu-ribu yang lain, para penjaga api. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar. Jika anda merasakan kandungan video ini bermakna, jangan teragak-agak untuk menekan butang suka, kongsi atau tinggalkan komen di bawah.
Setiap cadangan, setiap emosi yang Anda kongsi akan menjadi pendorong untuk kami terus memuat naik dan memperbaiki video-video seterusnya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Hai semua, korang tengah tonton dari mana tu? Cuba komen sikit, nak tahu juga. Apa pendapat korang tentang cerita kali ni? Best tak? Saya harap korang suka ya. Apa-apapun, saya doakan semoga Anda semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat dan dilindungi Tuhan. Semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Jaga diri baik-baik dimanapun Anda berada. Oh ya, kalau korang ada kisah atau pengalaman menarik yang nak dikongsikan, jangan segan-segan untuk tinggalkan di ruangan komen di bawah. Mana tahu cerita korang boleh jadi inspirasi atau hiburan untuk kita semua. Jom kita kongsi bersama.